Okay, alright. So, memanglah kalau kita minggu lepas saya ada ceritakan tentang anatomi kan. Anatomi bagi satu-satu jurnal artikel, dia mesti orang kata sebelum adanya body of text tu, yang ada introduction tu, kebanyakan ataupun semua jurnal artikel memang mengkehendaki para penulis, authors untuk menulis abstract. Jadi apa tujuan abstract ni kelas? Kenapa abstract tu perlu dihasilkan sebaiknya? Untuk menggambarkan semua kita punya tulisan artikel dalam isi kandungan artikel kita tu. Memberikan gambaran lah. In fact kalau macam kita nak buat literature review kan, kita cari jurnal-jurnal pun kita download pakai keywords macam-macam, kita dapat beratus-ratus kan. So salah satu cara yang efektif untuk kita filter secara cepat kita kata skim dia untuk tengok yang mana yang sesuai untuk kita ambil untuk perkiraan ataupun untuk rujukan kita dalam literature review adalah dengan merujuk pada abstract. Sebab dalam abstract tu dia merangkumi keseluruhan daripada objektif kajiannya kepada metodologinya kan, dan juga kepada dapatan secara umum. Jadi kalau bila kita baca abstract yang bagus hendaklah memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang macam saya katakan tadi objektif kajiannya, kemudian bagaimana kajian itu dilaksanakan, iaitu melibatkan metodologi lah. So bila kita sebut metodologi, dia mesti ada beberapa elemen, betul tak? Dalam metodologi kita perlu ada apa kelas? Sorry suara saya tak berapa clear, saya batuk ni. Dalam metodologi kita perlu ada apa? Ingat balik dalam bab 3 you all. Sama je, cuma kita ringkaskan dalam penulisan jurnal artikel. Perlu ada apa? Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian. Ya, reka bentuk kajian, very good. Lagi? Sampel. Sampel, persampelan. Lagi? Ataupun responden kajian. Kan? Kemudian? Instrumen. Instrumen. Sorry? Instrumen. Instrumen. Okay. Dan akhirnya kita ada? Analisis data. Analisis data. Okay, 4 perkara itulah yang paling utama yang perlu saudari masukkan. Even di dalam abstract. Even di dalam abstract. Nanti dalam teks kena tulis lagi bagi metodologi, tapi yang that one is elaborated version lah kan. Cuma untuk abstract ini kita perlu menyentuh sekurang-kurangnya 4 elemen utama itu tadi untuk menggambarkan bagaimana kajian itu telah dilaksanakan. Dan of course daripada metodologi itu tadi, daripada objektif yang kita katakan kita nak ukur apa dia, tentulah penyelidik juga perlu mengemukakan dapatan secara general. Maknanya tak perlulah terlalu mendalam sebab kita dalam body of text tu kita dah kupas secara terperinci kan. Dalam abstract ni hanya cukup untuk kita memberikan gambaran secara keseluruhan tentang dapatan kita lah. Alright. Jadi kejap, saya ada share tak dekat grup tentang jurnal artikel yang saya pernah tulis? Dah ada share kan minggu lepas kan? Ada tu. Ada tak kelas? Ada. Ada kan? Sekejap saya tengok balik. Dekat Telegram kita tu. Okay. Sekejap saya buka. Space. Satu, sekejap investigation this one.
Cuba kita tengok contoh contoh bagaimana abstrak itu ditulis lah. Contoh macam yang ni, yang tajuk yang saya tulis tentang digital storytelling dan for cyber risk awareness Baik. Kalau kita perhatikan abstrak ni dia tak terlalu panjang dan kebanyakan journal template dia biasanya dia around 250, not more than 250 words lah. Kecuali yang saya tunjuk ada beberapa jurnal kan yang mengikut dia punya format tu berbeza sikit dengan jurnal yang lain. Biasanya kalau kebanyakan jurnal lah yang saya pernah jumpa, biasanya penulisan abstrak itu berlaku dalam satu perenggan saja macam ni lah tetapi ada juga jurnal-jurnal yang mungkin memerlukan kata more elaboration or details on what has been done based on methodological sectionnya daripada dia punya contribution dan sebagainya. So whatever it is, yang penting ialah dalam kelas ini saudari perlu menguasai bagaimana penulisan abstrak yang bagus itu boleh dihasilkan. And again, paper ni bukanlah paper yang terbaik juga sebab masa ni pun as I told you, saya pun masih lagi belajar lah juga kan, tak adalah expert. Sekarang pun tak expert juga, tapi maksudnya dulu-dulu lagi teruk lah saya punya quality kan. So kita sama-sama belajar lah. Right, so kalau kita perhatikan yang untuk contoh paper ini, saya mulakan penulisan abstrak saya ini dengan satu kenyataan yang umum tetapi berkait rapat dengan tajuk kajian saya. Kan sebab paper saya tentang teachers experience kan semasa mereka develop digital storytelling untuk kesedaran cyber. Jadi saya masukkan sikitlah. Saya katakan bahawa walaupun internet ni mempunyai satu impak yang positif kepada kehidupan manusia, tetapi masih juga ada sisi yang gelapnya lah, di mana terdapat banyak report ataupun laporan yang menunjukkan peningkatan dari segi kes-kes seperti kes keganasan, racial abuse, cyberbully, fraud, addiction gaming, gambling dan juga pornografi. So a wider issue has emerged that internet users still lack awareness. Ini masalah lah. Maksudnya walaupun kita ramai pengguna, banyak isu-isu dan namun demikian kita dapati bahawa daripada literature, maksudnya kat sini masih adalah kesedaran itu masih kurang. So in this study, our respondents were involved in the development of educational videos related to cyber risk topic. So kita terangkanlah sebab objektif kajian kita nak supaya pelajar dapat menghasilkan bukan objektif kajian tapi dalam kajian ini pelajar menghasilkan bahan video yang berbentuk educational berkaitan dengan tajuk-tajuk cyber risiko menggunakan pendekatan storytelling. Dan participants melibatkan 24 orang guru dalam perkhidmatan yang mengambil kelas Resource and Information Technology. So sebenarnya ni adalah pelajar-pelajar dalam kelas sumber dan teknologi sendirilah. Dan tujuan kajian inilah untuk mengukur ataupun mengenal pasti isu-isu yang mana diambil kira oleh para respondents ataupun peserta kajian semasa mereka merancang dan juga membangunkan bahan digital mereka, dan juga untuk objektif kedua untuk mengenal pasti apakah pengalaman mereka semasa membangunkan bahan-bahan digital storytelling itu berkaitan dengan kesedaran cyber. So ini objektif dia lah. Dan in terms of data collection ataupun instrument, saya menggunakan written reflection. Dan data tersebut akhirnya dianalisis secara tematik menggunakan perisian MWIPO. So ini adalah dapatan secara umum. Dapatan kajian menunjukkan bagaimana peserta-peserta kajian itu sangat memberikan value lah, sangat menghargai lah pengalaman mereka semasa terlibat dalam proses sama ada untuk merancang, membangun dan sekaligus untuk membuat penilaian kepada video-video yang telah mereka hasilkan. Dan di akhir sekali, biasanya dalam abstract class kita akan akhiri dengan sama ada orang kata impact kajian ataupun contribution of our research in general lah. So kita kata the impact of learning from these videos on the students' affective domain is also discussed. Ada juga saya terangkan tentang bagaimana penglibatan pelajar-pelajar seramai 28 orang ini semasa membangunkan bahan video berasaskan video storytelling, digital storytelling, memberi kesan kepada nilai efektif mereka. Okay, tapi saya tak explain lah secara terperinci apa dia. Kalau nak, kita kena baca di bahagian conclusion. And we further discuss the benefits of the storytelling approach for behavior change.
So saya nyatakan jugalah, kita juga ada dalam paper ini, kita juga bincangkan tentang apakah the benefits daripada aktiviti menggunakan pendekatan storytelling ini kepada perubahan tingkah laku. Okay, nampak jelas tak kelas? Senang je kan abstract ni kan? Maksudnya dia straightforward tetapi dia mencakupi keseluruhan isi kandungan dalam satu-satu artikel. Boleh nampak tak kelas? Nampak. Boleh Dr. InsyaAllah boleh Doktor. Baik. So kita tengok yang ni pula satu lagi. Inilah kot. Okey. Ni pun kita mulakan dengan satu kenyataan yang umum lah. Ni paper, okay. From text based to AR based. Investigation of students' motivation in learning history topics for secondary schools. So ni kita publish dalam Elucidat, dalam jurnal Religation. Religation ni Spanish punya jurnal. And then ni saya publish bersama dengan pelajar sarjana sajalah. Fahana menghasilkan bahan augmented reality untuk pengajaran sejarah. Tapi bahan yang dibuat tu sangat-sangat cantik. Dan memang prototype level AAA lah saya boleh bagi. Sebab beliau memang ada kepakaran dalam penghasilan multimedia. In fact, beliau pernah bertugas untuk tim multimedia di syarikat mana tak ingat. Kemudian beliau beralih ke Dubuk. Ingat tak Dubuk Publication? Tapi saya tak tahu Fahana ni sekarang kerja kat mana. Tapi memang in terms of kemahiran multimedia ni sangat tip-top lah. So saya pun ajak dia menghasilkan satu jurnal artikel. Paper ni sebenarnya saya yang tulis lah. Berasaskan daripada tesis Farhana ini. Tapi yang ni mungkin ada tanya, boleh ke supervisor jadi first author? Ni dalam konteks ni tak ada masalah sebab pelajar ni dah bergraduasi. Dia dah graduated dan syarat untuk dia graduate pun dah mencukupi. Dia pergi ke Bandung kat mana kalau tak silap saya. Dia present kat sana untuk dapatkan satu proceeding. Tapi lepas dia graduate, saya menulis. Dan tidak ada isu pelajar tak boleh sue pensyarah. Kenapa ambil data? Saya tulis letakkan nama dia nombor 1, saya nombor 2. Kerana you all kena faham setiap tesis ataupun hasil dapatan kajian yang saudara buat belongs to UKM. Walaupun you dah bergraduat, you tak boleh macam bila you dah keluar, katalah bila dah habis balik ke institusi kan, ataupun balik ke katalah pesyarat PG ke pun cikgu ke masuk universiti lain ke, tiba-tiba you nak menulis hasil dapatan kajian yang you buat di UKM tapi you guna affiliation tempat lain. Itu memang tak beretika. So saya just nak nyatakan lah. Tapi dalam konteks ini saya menulis from A to Z lah paper ni, tapi courtesy tu kepada student yang telah menghasilkan bahan, saya masukkan nama pelajar saya. Alright. So dari segi abstrak ni kita perhatikan di sini, saya katakan bahawa sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang mana kebanyakan para pelajar ni merasa macam begitu, kata tidak begitu berminat lah kan. Resistant due to dia macam resistant ni bukanlah kata enggan, tapi macam less motivated or less interested to learn about history kerana disiplin itu sendiri yang hanya banyak mengandungi isi-isi kandungan yang dalam bentuk penulisan yang panjang. Tahulah buku sejarah kan. And then studies juga telah menunjukkan bahawa untuk subjek ini ramai juga student yang mempelajari subjek sejarah mendapati bahawa subjek ini suka untuk diingati fakta-fakta dia tahun banyak. Betul tak? Ingat tak masa kita belajar sejarah dulu kan? Kita terpaksa menghafal dan sebagainya. Dan kalau cara pengajaran guru itu sendiri tidak, dia kata tak kaitkan dengan pembelajaran yang lebih aktif, pembelajaran yang lebih kata interaktif, maka pembelajaran sejarah tu boleh jadi dry lah kan. Kita akan cepat dia menguap, dengar cerita macam tu, tak ada makna bagi kita. Jadi walau bagaimanapun kita katakan dengan adanya teknologi, maka teknologi itu boleh membantulah dari segi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar sekiranya teknologi itu direka bentuk dengan cara yang bermakna. Jadi ini adalah umum tetapi sebab saya nak jump in ataupun saya nak bawa pembaca tu ke dalam topik saya, maka saya kena mulakan dengan pengenalan tentang subjek sejarah yang dikatakan kurang diminati oleh pelajar.
Dan tetapi walaupun kurang diminati, kita ada satu alternatif dengan menggunakan teknologi. So sebab tu saya sambung dengan augmented reality digunakan secara meluas dalam banyak area untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan juga kefahaman pelajar lah. Dan antara kebaikan ataupun benefit penggunaan augmented reality ialah dia dapat memberikan kata suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan juga dapat juga untuk memacu motivasi pelajar untuk mempelajari tajuk-tajuk yang lebih abstrak sifatnya. Sejarah ke macam abstrak kan? So saya teruslah masuk kepada objektif. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti, eksamin untuk memeriksa atau mengenal pastilah atau mengkaji halangan-halangan yang dihadapi oleh pelajar di dalam mempelajari subjek sejarah dan seterusnya yang objektif yang kedua, pandangan mereka tentang penggunaan bahan pembelajaran berasaskan augmented reality. So kat sini kita ada dua objektif, tetapi nampak tak macam mana satu ayat saja kita gunakan walaupun dia mengandungi dua objektif. So maksudnya kelas you tak perlu walaupun untuk thesis, you mungkin ada sampai 5 objektif kan. Jadi you mungkin boleh orang kata suppress, pilih saja mana-mana objektif yang dirasakan kata sesuai lah. Janganlah sampai 5 objektif nak dikupas dalam satu jenis artikel kan, sebab dia akan menjadi terlalu panjang dan tidak fokus lah. And then saya katakan this single case study. Ini apa maksud single case study ni? Apa dia kelas? Instrumen ke research design ke apa? Single case study. Research design. Research design kan? Research design maknanya maknanya banyak cara lah. Mungkin ada yang akan tulis, okay, this study employs a single case study approach. Tapi yang ni saya terus tingkatkan direct, saya terus bagi tahu di single case study. Maknanya orang baca, oh okay, kajian ini menggunakan pendekatan ataupun design single case study. So this single case study involve a group of Form 4 students yang berusia 16 tahun. Kenapa saya masukkan 16 tahun kat sini? Walaupun kalau kita baca kita tahu dah Allah Form 4, takkan nak beritahu juga 16 tahun kan. But bear in mind, apabila kita publish satu-satu jurnal artikel kita di dalam jurnal antarabangsa, kita perlu mengambil kira bahawa pembaca kita akan datang daripada pelbagai latar belakang dan juga negara. Ya, jadi di negara mereka mungkin tak ada istilah Form 4. Dia mungkin guna year dan sebagainya kan. Dan ini pun sebenarnya pengalaman semasa saya buat PhD juga. Supervisor saya dua-dua British. Jadi bila saya kata kita melibatkan pelajar-pelajar macam ni jugalah, pelajar tingkatan 4 kan. Tingkatan 4 kata Form 4, what do you mean by that? Kan? So saya dinasihati supaya masukkan umur students itu supaya pembaca kita, and of course lah sebab pembaca saya pun daripada Durham University di UK, dia pun tak tahu data belakang ataupun cara kita mengklasifikasikan pelajar kan, menggunakan form standard kan, kalau kita sekolah rendah darjah kan, tapi dan kalau dekat negara luar mungkin digunakan K dan sebagainya. Jadi kita perlu kata mengambil kira lah perkara-perkara tersebut. So especially bila you dengan supervisor dah setuju bahawa jurnal artikel yang dihasilkan itu akan diterbitkan ataupun dihantar kepada jurnal antarabangsa. Therefore you need to provide as much information as you can in order for you to help your readers to understand the context of your research. Boleh faham kelas Alright. So saya masuk kat sini 60-year-old secondary school students who scored less than 40% during their early year assessment. Maksudnya yang rendah lah, yang lemah lah markah tu. 40% untuk peperiksaan awal tahun untuk subjek sejarah. And the data for this research was collected through one-to-one semi-structured interview. Ni adalah instrumen yang saya gunakan adalah interview tetapi dilaksanakan secara one-to-one dan juga melibatkan interview yang berbentuk semi berstruktur bersama dengan semua responden yang dilibatkan. So the findings indicate factors that made learning history a challenge for the students. Yang ni sebab objektif pertama saya kata apa tadi? Saya nak mengukurkan apa dia challenges yang student hadapi. So sebab tu saya kata findings menunjukkan apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran sejarah itu merupakan satu halangan ataupun satu cabaran lah kepada pelajar-pelajar ini. But I don't state one by one what are the challenges faced by the students.
Kan, tetapi at least kita nyatakan dalam abstract ini yang kita provide dalam paper ini. If you want to know about the factors, then you need to read up our paper. Macam itulah. So peranan abstract sangat penting. However, students showed positive feedbacks on the use of AR based booklet. Ini menjawab kepada persoalan kajian yang kedua kan, kerana saya nak melihat tentang views mereka tentang penggunaan AR based learning materials. So saya nyatakan di sini juga students menunjukkan feedback yang sangat positif terhadap penggunaan booklet secara AR. And then this paper further discusses the benefits of AR material to enhance students' engagement as well as the limitation of AR-based integration teaching and learning. So kita tambah lagi lah apa di antara orang kata pokok perbincangan yang kita kemukakan, dan kita juga nyatakan dari segi contribution ataupun kenapa pentingnya paper ini kepada body of literature. So ini kita rangkumkan dalam ayat yang terakhir lah, di mana saya tulis di sini bahawa dapatan pada kajian ini juga orang kata highlight ataupun apa highlight menonjolkan kepentingan tentang bagaimana educators ataupun tenaga pengajar itu boleh mereka bentuklah aktiviti pembelajaran pelajar untuk memastikan bahawa aktiviti yang telah dirancang itu tadi akan memberikan impak yang positif kepada pembelajaran pelajar secara lebih bermakna. So, you nampak tak kelas? Saya tak tahulah you nampak ke tidak kan soalan ni. Saya tanya pun kalau you nampak, saya tak tahulah sejauh mana yang penampakan tu. Tapi saya harap this will become examples of how to write a research abstract. Okay. Ada soalan setakat ni kelas? Doktor nak tanya. Ya. Yang dalam ni dia tak menyatakan bilangan berapa orang student yang di-interview, just a group je macam tu. Grup saja. Sepatutnya tulislah. Saya pun tak tahu kenapa saya tak tulis kat sini. Mungkin dekat metodologi ada kot. Ni bentuk buku yang Farhana buat ni. Dan saya buat juga nyatakan tentang aktiviti dan sebagainya. Okey. Macam itulah lebih kurang. Okey, discussion agak panjang. And then ada sedikit apa tu ni lah. Tu yang saya katakan tadi, contoh yang saya bagi ni might not be the best one lah kan, sebab masih ada jugalah kekurangan-kekurangan. But having said this, saya telah pun nyatakan apa di antara elemen yang perlu you all masukkan. Bagus tadi Cik Asnawi you jumpa apa yang flaws dalam abstract yang saya tulis tadi, sebab tidak dinyatakan bilangan pelajar secara eksplisit macam ini, ada 28 dan sebagainya kan. So of course you can learn from the weakness of others papers as well lah, untuk meningkatkan kemahiran kita. Okey, selain daripada tu ada soalan tak kelas? Tak ada. Okey, kalau tak ada, cuba kita tengok kepada mana pula sebenarnya. Okey. Okey. Okey, baik kelas. Cuba kita berbalik kepada template yang saya bagi ini. Ya. Cara kita guna ini, kenapa saya dah kongsikan, saya buat satu folder untuk kelas kita, SEM ni, dan ada dua file kan. Jadi caranya ialah, saudara, macam kalau you tengok kat bawah ni, saya dah paste 10 abstract. Jadi setiap seorang boleh tukar nama dia, masuk nama masing-masing. So maknanya you untuk latihan penulisan abstract ini, jangan buat dalam file yang baksingan. Ya, buat dalam file Google Docs yang saya bekalkan ini, supaya senang untuk saya go through nanti. Bila lepas raya, seminggu lagi lepas raya, bila saya nak tengok abstract writing ini, saya just scroll down sajalah based on nama you, dan saya terus bagi feedback. Okay, jadi that's how we conduct our PA2 punya kelas lah. Sebab tu saya katakan memang memerlukan kepada komitmen dan memerlukan kepada sesaudari untuk melaksanakan tugasan. Bila saya bagi tu, saya kata dalam in 2 weeks time, saya nak tengok ni. Maka you kenalah. Sebab kalau you miss that part pada minggu itu, saya takkan tengok lagi dah.
Saya dah nyatakan dulu kan, saya takkan ulang, tengoklah macam contoh kita dah masuk bab dapatan findings. Sedangkan ada satu pelajar atau dua pelajar yang tak pernah lagi present dia punya abstractnya, introductionnya. Yang tu yang dah miss tu memang saya takkan tengok lagi dah. Jadi you kena rebut peluang ini untuk membolehkan whatever yang you dah draft itu dapat saya berikan feedbacknya. Kalau tidak you rugilah. Kalau you miss that out, maknanya saya tak akan bagi feedback lagi. Fair and square kan? Okay, sebab kita ada 10 orang, saya anggarkan setiap kali perjumpaan itu, insyaAllah bagi setiap-setiap bahagian tu dapat saya kupas secara satu persatu. Okay, baik. Now, cuba tengok dari segi abstrak ni. Saya dah letakkan point saya di sebelah kiri itu, apa dia yang perlu saudari tuliskan di dalam penulisan. Simple je. Menggunakan formula ini untuk apa tu kolom sebelah kanan ni, you tulislah. Ya, sama ada kalau you menulis bahasa Inggeris lah. Kalau menulis bahasa Melayu, bahasa Melayu lah. Tak ada masalah either languages. So, apa yang perlu kita mulakan kelas semasa kita nak menulis abstrak, mestilah dia bermula dengan satu general statement tentang konteks dan isu yang hendak kita tangani di dalam jurnal artikel itu. So macam tadilah kan, saya katakan contoh macam ni, education is vital aspect of life. From primary to secondary, from undergraduate to postgraduate, all these phases of learning involve teaching and learning, through which students develop understanding and therefore create the meaning of what they have learned. Dia umum. Tapi pastikan ayat tu catchy lah. Kan? Maknanya bila orang baca tu macam, menarik intro dia kan. So you need to play around with your languages supaya boleh menghasilkan satu ayat yang eye catchy bila orang baca tu dia rasa macam berminat untuk baca. Sama jugalah contoh macam ni kan, saya mulakan dengan internet, dark side of internet dan sebagainya, sebab saya nak kaitkan dengan dalam kajian ini saya katakan responden terlibat dalam penghasilan bahan digital storytelling untuk memberikan kesedaran tentang risiko-risiko cyber. Dia nampak kan bila saya melompat-lompat ni, saya buka paper ni, nampak kan? Ke masih dekat latihan abstrak? Kelas? Nampak doktor, nampak. Nampak kan? Dia berubah. Alright. Now kita kembali pada abstrak. So ini yang general statement general statement, dan you need to think lah berkaitan dengan tajuk masing-masing tajuk masing-masing. Mungkin boleh tengok jugalah dalam introduction chapter 1 tu you dah boleh ambil dah pun kan certain sentences daripada sana. Kemudian yang kedua, indicate the main aims or objective of the article. Okay. So since penulisan abstrak dalam format untuk PA2 ini kita menggunakan format yang biasa, maksudnya dalam satu paragraf sahaja, sekitar 250 patah perkataan, maka seboleh mungkin you should be able to economize the usage of words. Janganlah buat ayat redundancy, perulangan ayat yang berulang-ulang. Jadi you kena economizekan penggunaan ayat itu. Contoh macam you rangkumkan dua objektif dalam satu ayat. You don't have to explicitly explain that, okay, research design has been employed in this study is, contoh macam tadi kan, saya terus katakan this single case study research involve berapa orang dan sebagainya kan. So it depends on how you play around with your language lah. Jadi make sure you punya abstract itu tidak melebihi 250 patah perkataan. So masukkan aim atau objektif. Tak perlu masukkan persoalan kajian, tak perlu masuk hipotesis di dalam abstrak, hanya objektif. Cukup dengan nyatakan apa yang saudari nak capai ataupun saudari nak buat dalam kajian yang berkaitan dalam penulisan artikel ini. And then seterusnya, selepas dah indicate all the objectives ni, perlu masukkan tentang metodologi macam tadilah, research design, persampelan kan, methods ataupun instrumen yang digunakan dan seterusnya, bagaimana data itu dianalisis. Dan akhirnya a summary of the main findings. Macam contoh saya tulis tadi kan, saya tak menceritakan secara perinci pun. Sebab dia hanyalah abstrak, tetapi cukup untuk memberikan gambaran kepada you punya pembaca, ataupun at least saya lah dalam konteks PA2 ni, saya baca, saya nampak this would be the thing that I should expect apabila saya membaca section findings itu nanti. Boleh yang kelas So dalam findings ni juga, kalau katalah ada yang buat
kuantitatif kan. Tak payah masuk nilai mean ke standard deviation ke, tak payah masuk tak payah masuk. And then akhirnya you ceritakan tentang sedikit conclusion in terms of your contribution. Macam tadi saya katakan tentang contoh macam tadi kan. Okay, the findings indicate how the respondents valued their experience in planning, developing, and evaluating their storytelling videos. Itu findings. The impact of learning from the videos of the students' affective domain is also discussed. This is actually related to what we call as conclusion in terms of the contributions of the findings. Dan akhirnya kita kata further discuss the benefits of storytelling. In other words, what I'm trying to actually say is that kajian ini sebenarnya juga memberikan contribution ataupun benefits dia lah, secara conclusionnya memberikan menunjukkan orang kata kebaikan lah dalam penggunaan storytelling kepada orang kata isu yang saya nak tangani. So the implication of the study. Jadi kalau tengok macam mudah je kan kelas kan. Oh dah ada ni tulis, dah ada ni tulis. Cuma saya rasa mungkin bagi yang belum collect data, berapa orang yang belum collect data? Kalau boleh saya tahu, cuba angkat tangan. Guna hand raise sekejap. Yang belum collect data. Boleh raise your hand? Okey. Fitri, Fasiha, Asnawi, Rahil. Linda dah ada data? Akmal, Rahim dah ada data? Ada doktor, dah data tapi tak ni lagi lah, tak tersebut ni. Okey, tak apa. Tapi dah collect data kan? Akmal dah collect data dah? Dah. Rahim? Dalam proses doktor, dalam proses. Proses okey. Okey. So, kenapa saya tanya? Jadi, ini berkait rapat dengan you punya abstract lah. Mungkin you akan berfikir, alah data tak ada lagi, macam mana nak tulis dapatan kan? Maknanya setakat metodologi you boleh tulis lah, betul tak? Objektif dah ada. Tapi findings belum ada. So dalam kes ni kelas, kalau kata you belum lagi selesai dengan data collection, belum lagi buat analisis, tak apa, tinggalkan kosong dulu yang ni. Alright? Summary of main finding ni, sebab you tak ada data lagi untuk analyze lagi kan. Jadi kosongkan dulu bahagian ini. And then conclusion, mungkin you ada sedikit gambaran lah tentang conclusion dapatan. You boleh tulis. Kalau rasa tak tahu, maka you boleh kosongkan dulu. Saya faham memanglah sebenarnya abstract ni walaupun dia muncul paling awal dalam anatomi satu-satu jenis artikel, kebiasaannya penulisan abstrak ni akan kita fine tune, kita finalisekan dia apabila kita telah selesai penulisan keseluruhan elemen-elemen yang perlu ada dalam jenis artikel, barulah kita buat abstrak. Sebab di abstrak ni macam satu sinopsis kan, kita summarize kita punya orang kata keseluruhan dapatan, keseluruhan perbincangan, keseluruhan conclusion yang kita ada di dalam penulisan kita. Tetapi saya mulakan dulu sebab saya nak memberikan gambaran bagaimana cara kita menulis abstrak. So don't worry kalau yang belum ada data dan belum ada analisis data, maka you boleh tulis dulu bahagian-bahagian yang atas ni general statement, boleh letakkan apa dia objektif yang dipilih daripada you punya thesis tu untuk dimasukkan dalam jurnal artikel dan dah boleh masuk metodologi lah. Tapi bagi yang dah ada tu dah boleh menulis lah Jadi saya tak nak orang kata saya taklah macam memaksa ataupun bukan paksa. Aktiviti penulisan kita ini tidak berlaku secara segera sebab saya tahu masa kalau kita secara online ni idea tak main, betul tak? Tak datang idea tu, you kena duduk sorang-sorang, you kena baca, you kena refer sana, refer sini. So untuk ni boleh tak kalau seminggu selepas raya penyumpaan kita yang ketiga, saya nak go through you punya abstract writing ini. Is that okay kelas? Boleh doktor. Boleh doktor. Alright, okay. So prepare dengan abstract terlebih dahulu, okay? Okay, so yang ni cara ni macam tu lah. Ni dah ada nama ni, delete. Tapi jangan ambil nama orang yang dah tulis nama kan. Macam yang ni, saya dah cuk ni. Jangan pula override atas Fariza tu. Ni biar duduk kat atas. Senang untuk saya rujuk. Ni masukkan nama masing-masing. Sampailah ke bawah lah. Kalau tak cukup 10, saya rasa saya dah copy 10 tadi. Kalau tak cukup, you copy paste lah. Okay, jadi
minggu seterusnya bila jumpa, saya just go through, saya buka balik file ini, saya tengok nama siapa ni, Fasihah ke? Oh, saya pun baca dia punya, saya akan bagi review kepada you. Kemudian saya baca, oh Linda pula dan sebagainya lah, sampailah kepada semua pelajar yang kita ada dalam kelas ini. Setuju dengan cara tu? Okey. Doktor. Boleh? Okey, Doktor. Okey. Boleh. Okey. Senyap belaka ni semangat nak balik raya dah ke? Doktor, nak confirm yang minggu tu berapa hari bulan agak doktor tarikhnya? Minggu depan kita masa cuti kan? 24 tu masih raya. Lepas tu 1 hari bulan Mei tu yang minggu selepasnya, maksudnya kita jumpa 8 ke? 1 Mei kita cuti dah. Cuti. Cuti. Tak apalah, Cuti 8. bekerja. 8. If that's the case then, saya kena tambah satu lagi lah tugasan, boleh tak? Takut kita tak ketinggalan masa lah. Kita terlebih masa tak apa. Abstract ni you boleh buat sambil-sambil. Kejap. Kita jumpa 8 bulan Okay. Alright. Ni saya nak tunjuk tak apa. Sekarang ni, ni latihan untuk abstract kan? Yang ni kalau bagi mana-mana yang dah ada, you dah boleh mula masukkan yang ni. Plugin. Ni sama jugalah. Yang ni tolong ambil apa tu yang masing-masing punya territory yang ni memang you kena buat dalam ni lah. Walaupun nanti untuk hantar kat supervisor nanti you abstract lah keluar kan. Yang ni kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak menunjukkan apa konten ni. Ini kandungan ataupun garis panduan yang saudari perlu masukkan lah dalam setiap elemen. Ya. Jadi saya harap ini akan dapat menjadi satu template yang bukan template lah. Dia bukan template untuk ujian artikel kan. Tetapi secara filosofinya kalau you nak menulis bahagian macam contohnya abstract kan. Tadi saya dah ada kenyataan umum. Dah ada objektif kajian, ada metodologi, dapatan utama, implikasi sumbangan kajian. So, you tinggal lagi plug in saja. Tapi cuma untuk abstract, buat dulu kat sini. Buat dulu kat sini. Saya akan go through, tengok satu persatu. Kemudian dah okey, you copy paste lah masuk ke sini. Dan ini you boleh treat dia sebagai rujukan untuk penulisan. Tapi untuk saya bagi kata review mesti gunakan Google Docs sini juga. Boleh faham tetapi bila nak hantar nanti you kena buat dalam bentuk artikel yang betul lah. Maksudnya keluarkanlah daripada kotak-kotak ni table ni, cuma copy paste setiap bahagian saja supaya dia membentuk satu jurnal artikel seperti ini. Ada nama, ada tajuk, ada abstraknya, ada keywords, ada introduction, sampailah kepada ada reference. Jadi paper yang lengkap ini barulah saya boleh bagi markah kepada you all semua. Alright? Okay. So saya just alam kita masih ada masa ni kan, sebab saya pun nak suruh you all tulis abstract sekarang ni pun mungkin tak ada idea, betul tak kelas? Kan? Betul. Alright. So just kita pergilah satu persatu setakat mana yang kita ni. Kalau ada soalan sila boleh mencelah, tak ada masalah. So macam saya katakan selepas habis abstract ni you kena masukkan kata kunci. Kata kunci saya pernah explain juga sebelum ini. Mestilah kata kunci ataupun istilah-istilah yang berkait rapat dengan bidang kajian ataupun tajuk kajian yang ditulis dalam jurnal artikel itu. Kan? Okey, contohnya macam ni lah, open and distance learning, dan biasanya kita akan guna 2 titik bertindih yang ada koma kat bawah tu. Apa benda entah istilah dia. Nak kata semicolon ke apa, tak tahulah saya. Semicolon tu macam 2 titik bertindih kan. Tapi you kena guna yang ni biasanya macam tu lah. Tapi ada juga setengah-setengah jurnal yang hanya menggunakan koma sebagai orang kata penanda wacana pula. Panggil apa itulah maksudnya kan, lepas satu keyword mesti ada koma. Macam yang ni kita gunakan yang 2 titik bertindih yang bawah tu bentuk koma. Jadi kata kunci tu fikirkan apa di antara istilah term yang berkait rapat dengan kajian anda. Dan seterusnya kita masuk sikit tentang pengenalan. So untuk pengenalan, still kita mesti bermula dengan satu kenyataan umum yang akan membawa you punya pembaca kepada tajuk yang akan dihasilkan ataupun yang akan ditulis. Ini sangat penting lah. Sama juga macam tadi saya katakan, ayat pertama itu memainkan peranan untuk memastikan pembaca kita ni terus membaca ataupun tidak.
Ini penting lah. Jadi tajuk walaupun kita katakan umum, dia tidaklah general sampai dia terlalu jauh daripada tajuk yang you all nak hasilkan. Tetapi dia cukup umum, namun dalam masa yang sama berkait rapat. Boleh dikaitkan dengan kajian yang nak dilaksanakan. So daripada umum kepada khusus, dan perlu ada penyataan masalah disusuli dengan gap ataupun lompang kajian, apa lagi yang telah dikaji, apa yang belum dikaji, dan diakhiri dengan pengenalan dengan memasukkan objektif kajian atau persoalan kajian. So ini saya nak tekankan kelas ini yang sangat penting. Di dalam kebanyakan format ataupun template penulisan bagi mana-mana jurnal secara global, kalau you rajin cuba parti cuba tengok pada jurnal artikel yang pernah you all download kat mana dia letakkan objektif. Most of the journals you akan jumpa objektif tu ditulis pada tempat yang sama, iaitu di mana kelas? Di akhir section pengenalan, introduction. Di situ. Di situ biasanya kita akan masukkanlah kita punya objektif kajian. But before you menyenaraikan objektif kajian, dia mesti ada penyataan masalah dululah, kan? Dan juga mesti ada apa dia gap kajian. You all boleh differentiate tak apa beza antara penyataan masalah dengan lompang kajian? Apa beza kelas? Ataupun you rasanya sama je gap dengan penyataan masalah ni? Kalau yang penyataan masalah kajian tu yang berkaitan dengan masalah kajian permasalahan yang lepas kajian lepas kan. Itu yang kita nak kaji lah, yang kelompongan daripada kajian lepas tu, peluang untuk kita nak kaji benda tu betul. Okey. Gap pula? Gap tu maksudnya kelompongan, maksudnya yang tidak dikaji oleh pengkaji-pengkaji lepas yang kita nak kaitkan dengan objektif kajian kita lah. Alright, okay. Bagus, thank you Linda. Jadi jelas saya harap semua dapat jelas penyataan masalah dan juga gap kajian. Sebab bila saya baca tesis ada jugalah student kita tuliskan isu tak ada, tapi dia kata macam ni, tidak banyak kajian dilakukan buat masa sekarang ni, belum ada ataupun terlalu sedikit kajian yang mengkaji tentang ABC yang dia nak kaji itulah. Jadi sebab tu kajian dia nak buat. Dan pelajar ini saya nampak dia confuse antara gap dengan penyataan masalah. Apa yang belum dikaji, apa yang kurang dilaksanakan oleh kajian-kajian lepas, itu adalah lompang ataupun ruang untuk you kaji. Tetapi masalah kajian ialah isu yang cuba saudari tangani. Isu yang menyebabkan kenapa kajian ini perlu dilakukan. Jadi itu dua perkara yang berbeza. Jadi sebelum kita boleh ceritakan tentang gap, you kena identify dulu apa dia sebenarnya penyataan masalah dalam kajian kan. Sebab tu ada setengah-setengah pelajar, especially di peringkat PhD, mengambil masa yang sangat panjang untuk finalize dia punya penyataan masalah. Sebab selagi you tidak jelas tentang masalah apa yang you nak ukur, yang you nak teka dalam kajian ini, maka tak guna untuk kita beralih pada bahagian-bahagian lain. Kerana penyataan masalah ini merupakan nadi, merupakan jantung kepada bergeraknya satu-satu tesis itu. Jadi kalau you tak tahu isu apa yang nak ditangani, maka susahlah kan, sebab kita tak boleh sukar kalau kita menulis tesis tu dalam keadaan kita bekerja secara reverse ataupun working backward. So you kena bincang dengan supervisor dan kena pasti adakah penyataan masalah yang isu yang telah dipilih itu merupakan isu yang final untuk you kaji. Dan barulah rentetan daripada itu you tengok dalam literature, you tengok kajian-kajian apa yang telah pun dijalankan, dan daripada situ secara indirectly bila you dah tahu ini kajian yang pernah dilaksanakan, maknanya you tahu jugalah apa yang belum dilaksanakan kan. Maknanya apa yang tidak dipublish berkemungkinan besar itulah yang belum diambil kira ataupun dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji lepas, kecuali kalau ada paper tapi you tak jumpa. Sebab tu bahaya kita tak boleh kata bahawa tidak ada kajian. There is no research has been done. Jangan guna tidak. Tapi you boleh guna sangat kurang kajian. Jadi selamat sikit lah.
Okay. Jadi dan perlu di akhir pengenalan ini masukkan objektif kajian. Okay. Cuba kita tengok contoh. Sekejap ya. Satu. Alright. Okay, macam ni lah again, this might not be the best lah. Sebab masa saya buat ni pun saya belum jadi editor lagi banyak lagi lah perkara-perkara yang mungkin ada kekurangan. But cukup sekadar untuk saya bagikan contoh Okay, so introduction as usual lah, kita mulakan dengan satu kenyataan yang umum kan. Saya katakan kat sini, in the era of 21st century ni, pengajaran dan teaching and learning menjadi bukanlah satu lagi yang orang kata semakin sukar lah maksudnya kan. So in the world filled with various technologies and gadgets, the skills that students need to acquire are very different from 10 years ago. Ni kenyataan umum kan, macam kita kata apa pula kaitan ni kan. Tapi dia slowly dia zoom in kepada isu yang hendak kita ketengahkan. So dalam today's economy di mana job vacancies are limited, teachers' role in educating students has become a far more challenging task. So, unlike in previous years, the 21st century sees a global economy that emphasizes the information and knowledge economy, which necessitates a more competitive, knowledgeable, creative, innovative workforce, leading to increased investment in education, training, and research and development. So sebab apa? Sebab tajuk saya ni tentang penghasilan ataupun orang kata capacity building dalam kalangan guru-guru pelatih. Sebab tu saya kaitkan dengan K-workers ni, K-ekonomi ni kan. Sebab tu kita katakan bahawa dalam perkembangan 21st century, tugas guru bukan hanya sekadar mengajar, tetapi dia menjadi lebih kompleks lah, kerana di dalam keperluan dalam 21st century ini kita melihat penekanan diberikan kepada K-ekonomi and I-ekonomi, yang mana yang membolehkan kalau sekiranya kita berjaya membekalkan kapasiti itu dalam kalangan tenaga kerja yang akan keluar bekerja nanti. Dalam konteks kajian saya ialah guru pelatih yang akan keluar menjadi guru sebenar, maka tentulah mereka perlu mempunyai nilai kompetensi, boleh menjadi orang yang kompetitif, berpengetahuan kan, ada kreativiti dan juga inovatif lah di dalam meningkatkan kata pekerjaan dan sebagainya. So in order to address the current technological revolution, teachers need to be well prepared in these skills. Nampak tak, dia dah mula masuk kan ke dalam konteks teacher. Walaupun tadi secara umum ni kita cerita tentang K-ekonomi kan. And then there needs to be a shift from a traditional way of teaching to more fun and trendy approaches involving the integration of technology.
So sebab tu kita kata in line with keperluan yang ada dalam perkembangan revolusi industri misalnya yang disebut technological revolution itu tadi, maka wujudnya keperluan di dalam corak pengajaran itu supaya dia menjadi lebih kata menyeronokkan, tetapi dalam masa yang sama juga melibatkan pengintegrasian teknologi yang mana kalau sekiranya ataupun dia kata which are not only anticipated for in service but cultivation of the ability to integrate. Okay, so maksudnya dan kemahiran ini bukan hanya kita jangkakan daripada guru-guru dalam perkhidmatan yang sedang berkhidmat, tetapi kita kata penting untuk kita cultivate kebolehan ini untuk mengintegrasikan teknologi dengan konten dan pedagogi itu dalam kalangan guru-guru pelatih. Ya, jadi ini sokongan ni lah according to number 6, ada tendensi, ada kecenderungan untuk associate teknologi kompetensi, ada juga kecenderungan dalam kajian lepas yang melihat perkaitan antara kompetensi, kemahiran menggunakan teknologi itu dengan pengetahuan dan juga kemahiran secara teknikal yang require the usage technology in teaching and learning process. Nevertheless, walau bagaimanapun, the integration of technologies in classroom usually requires more than just knowledge and skills to use the tools. Walau bagaimanapun kita kata, walaupun kita kata memang pengintegrasian teknologi itu penting dalam pengajaran pembelajaran ataupun dalam latihan guru-guru ni, guru-guru pelatih ni untuk menghasilkan KK workers tadi kan. Tetapi kita kata bahawa pengintegrasian teknologi ini bukan hanya semata-mata melibatkan penggunaan teknologi sahaja, tetapi dia memerlukan lebih daripada itu, lebih skills, lebih pengetahuan. So, dan inilah kita bawakan sikit lagi lah apa benda yang berkaitan dan sebagainya. So, saya tak nak kupas satu-satu, you boleh baca lah jurnal artikel ni. Dah lama saya tulis tahun bila 2018. Okay. And then akhirnya saya cerita macam ni. Dalam Faculty Education UKM, pelajar-pelajar bakal guru perlu mengambil latihan program selama 4 tahun. Dan during the whole study period, mereka didedahkan dengan pelbagai kursus lah, bermula dengan kemahiran-kemahiran yang asas, contohnya research method, educational issues, teaching profession, hinggalah kepada kursus-kursus berkaitan dengan kemahiran pedagogikal yang melibatkan kurikulum dan pedagogi, observation kat sekolah dan juga teaching practical lah. So students are also required to take series of courses related to their area of specialization. Di samping itu mereka juga perlu mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan kursus yang berasaskan teknologi, contoh dia komputer dan pendidikan, teknologi pendidikan sebagaimana yang diperlukan ataupun yang telah ditetapkan dalam keperluan program. So the aim behind these courses, ini masih lagi kita cerita tentang latar belakang. Tujuan di sebalik kata penawaran kursus-kursus inilah untuk memberikan penekanan kepada pelbagai aspek dari segi pembelajaran, termasuklah kemahiran untuk menguasai konten itu sendiri, kemahiran untuk menguasai pedagogi dan kemahiran untuk menguasai teknologi. Dan ini penting untuk mempersiapsiagakan pelajar-pelajar ataupun pre-service teachers ini dengan kemahiran TPAD, yang teknologi pedagogical and content knowledge. So sehingga kini bagaimanapun no specific studies has been done to evaluate pre-service teachers, ini gap dan sebagainya. Although researchers have conducted studies to assess TPAD among pre-service teachers in Malaysia, for example, ini dan inilah. And then this study was therefore, inilah kita katakan apa yang kita nak buat, conducted to examine whether or not pre-service teachers di fakulti ini telah pun dipersiapkan dengan pengetahuan yang secukupnya lah tentang TPAD ini. So the finding from such studies are crucial in redesigning the content dan sebagainya. Ini sebahagian daripada kepentingan lah. Dan the objective paper ini adalah 2, untuk investigate the extent to which pre-service teachers are prepared with skills to integrate technology, pedagogy, content dan juga to make suggestion. So basically kelas, of course bila you baca setiap cara penulisan bagi setiap paper itu mungkin berbeza lah antara satu paper dengan paper yang lain. Mungkin ada juga yang meletakkan objektif itu di bahagian metodologi, tetapi untuk PA2 ni saya harap kita boleh kata stick dengan
apa tu konsep ini di mana di akhir setiap di akhir setiap penulisan objektif pengenalan mesti ada objektif kajian. Sekejap. Macam inilah di akhir itu. Okay, dan barulah masuk kepada literatur. So ada soalan tak setakat ni? Sorry yang kelas saya ni tekak saya perik betul. Tak boleh nak cakap banyak. Nak minum air tak boleh. Ada soalan? Okey. Yang lain? Doktor, nak tanya berkaitan dengan pemilihan objektif yang tadi yang doktor cakap tadi kan. Yang kata macam saya ada 5 objektif. Mungkin sekarang saya dah sampai ke kajian rintis. Kalau saya gunakan objektif untuk kajian rintis tu boleh tak doktor? Kajian rintis melibatkan berapa pelajar? 80 responden. Boleh, tapi untuk publish saya rasa tak urut lah. You boleh untuk latihan boleh, tapi sekadar macam you letakkan this is actually a pilot test for part of the research. Bila you hantar untuk publication, saya rasa very highly unlikely to be accepted. Tapi kalau untuk latihan PA2 je, boleh kalau you nak buat. Tapi macam saya katakanlah, untuk saudara Asnawi dan semua bila kita buat PA2 ni, kalau boleh you carilah konten kan, objektif yang memang akhirnya you boleh publish. Kecuali kalau you rasa tak apalah kot, nak latihan je, nanti saya nak tulis balik dan supervisor saya bila dah dapat data yang sebenar, itu terpulang. Tapi untuk keperluan PA2 ni boleh exercise saja. Sebab saya taklah kata, macam saya katakan tadi, yang penting you hasilkan artikel je kan. Sama dia publishable ke tak publishable ke, tu dah bukan KPI untuk kelas ini. Cuma kalau you tak ambil peluang ni untuk hasilkan paper yang terus boleh di-publish tu agak rugilah saya rasa. Ada student semester lepas buat pilot tapi habis kat situ je lah. Mungkin you ada kekangan kan. Bila macam data takut tak sempat lah apa semua, bergantung lah. Tapi untuk macam saya katakan tadi, PA2 ni cukup je. Kalau untuk pilot tu you gunakan sebagai latihan. Sebab pilot ni pun saya gunakan analisis data, gunakan Rush dah. Guna Rush sebab apa? You bangunkan instrumen. Saya just untuk cakap lah check tadi. dia Kalau you punya tak ada masalah. Kalau you cakap awal tadi, you guna bangunkan instrumen, tak ada masalah. You boleh guna Rush model itu. Sebab saya ingat you buat pilot untuk apa tu questionnaire saja. Kalau you dah guna Rush tu, boleh teruskan, boleh. Okey, baik doktor. Terima kasih. Tak ada masalah. Okey. Yang lain? You tanya lain sebab saya tak tahu saya nak explain apa dah ni. Tanya. Silakan. Doktor boleh bagi tahu kata kalau kita nak publish artikel tu, kalau kuanti tu nak kena 100 ke atas ke, macam bilangan sampel dia, macam kuali kena berapa, 10 ke, itu ke doktor? Dia you balik pada research method yang dipelajari dulu lah Linda. Kalau kita kata kajian berbalik pada paradigm kajian, you guna apa? Kalau kajian itu jatuh kepada paradigma kuantitatif, maka of course you need to refer to pemilihan persampelan berasaskan random sampling kan. So bila random sampling, remember dalam kajian secara kuantitatif, it's about the representativeness of your whole population. So dalam pengukuran pemilihan berapakah jumlah sampel yang sesuai dalam kajian kuantitatif itu, you mesti merujuk kepada general population. Saya tak nak kata macam 20 cukup ke 30 cukup, of course memang tak akan memadai kan. Tetapi dia merujuk kepada jumlah populasi itu. Biasanya kalau populasi dalam 10,000, 20,000, biasanya dalam pengiraan Kerajaan Morgan itu not less than 450. Macam tu. So of course populasi, tapi satu lagi isu student kita ni suka define populasi itu, you populaskan dia dalam satu populasi sangat kecil. Contoh populasinya adalah semua pelajar di sekolah menengah SMK A contohnya. Kalau you buat macam tu, memang you
cari penyakit lah. Maksudnya atas justifikasi apa? Kenapa you katakan populasinya pelajar dekat satu sekolah? Sedangkan kalau you tengok ciri-ciri kajian pelajar tu, di mana-mana sekolah pun ada mungkin bilangan pelajar itu kan. Tapi saya selalu jumpa student nak mudah sebab dia nak rationalizekan, dia nak justify bahawa nilai bilangan responden dia boleh sikit sebab tu dia ambil populasi yang sikit. Tetapi itu adalah bukan bentuk pemilihan populasi yang tepat. Sekurang-kurangnya you boleh stratakan atau you boleh clusterkan kepada zon kan. Zon, okey, berapa bilangan pelajar dalam zon ini, dalam tiga negeri ini. Sebab kalau you ambil satu negeri as compared to 3 negeri pun, pengiraan kredit mungkin takkan lagi jauh. Macam saya katakan tadi, katalah you punya dalam 10,000 kan, ataupun 20,000, 30,000 ke atas pun, dia biasa around 450 macam tu. Jadi maksudnya kalau siapa yang buat kajian kuantitatif, make sure you refer to the paradigm in terms of the persampling, teknik persampling yang bersesuaian kan. You mesti fall under pemilihan yang berbentuk random. Random ni kan ada 4 pula kan. Sama ada secara rawak mudah ke, rawak berstrata ke, rawak kluster, sistematik pula ada 4. Tetapi dalam kajian secara kualitatif, memang kita mengatakan bahawa there is no such calculation. Dalam kajian kualitatif, kita tidak memerlukan untuk kita cari berapa populasi. Sebab falsafah kualitatif ialah bukan untuk kita memahami kan, memahami satu-satu fenomena itu dari, dan kita nak generalisasikan kepada kita punya findings, kita punya populasi, findings tu kepada populasi daripada sampel. Tetapi dalam kajian kualitatif lebih kepada kita nak memahami sesuatu fenomena itu as is. Of course, especially contoh macam kalau you buat kajian secara case study kan. Case study is actually where a researcher tries to understand the phenomenon without having to change anything. Kita tidak berusaha untuk mengubah apa-apa. Kita hanya menerima keadaan dan jawapan daripada responden kita itu as is. So sebab tu kita katakan dulu, kalau you pernah ingat lah, belajar research method 1 kan, pernah dengar tentang istilah etik dengan emik? Macam pernah dengar, tapi tak ingat. Emik and etik. Berapa orang ingat ni, emik dengan etik? Ni research method 1 confirm you akan jumpa ni bila kita cakap bawah tajuk epistemological stance. Belajar kan tajuk epistemologi kan? Belajar tak kelas? Belajar kan? Belajar. Belajar. Seorang dia jawab. Yang lain? Rahim belajar? Belajar. Yang lain? Okey. So, Doktor belajar ni. Tak okay. ingat. Tak ingat? Okey. Emik ni dia duduk bawah paradigm mana? Kuali ke kuanti? Tak ingat dah kuanti ya. Etik kuali. Emik kuali, etik kuanti. Apa maksud emik? Kenapa kita perlu bincang tentang emik dengan etik ini? Kerana dia berbalik kepada falsafah ataupun paradigma bagi kedua-dua epistemologi itu. Bila you buat kajian secara kualitatif, macam saya katakan tadi, we are not trying to change anything rather than we try to understand the phenomenon from the very perspective of your respondents' views. Itu yang kita katakan sebagai emik perspektif. Manakala bagi etik perspektif untuk kuantitatif, bila kita buat satu-satu kajian, especially kalau kita gunakan questionnaire, siapa yang buat soalan kelas? Questionnaire. Item-item dalam tu, siapa yang bangunkan? Pengkaji kan? Ya, doktor. Dan bagi setiap item, kita sediakan pula ruang untuk dia tick kan, sama ada you guna skala Likert 1 hingga 5 ke, you guna yang ordinal punya skala 1 hingga 7, 1, 9 ke, siapa yang buat tu? Kita juga kan? Betul tak? Ya. Jadi, ini yang kita katakan sebagai etik perspektif. Dalam kajian secara kuantitatif, penyelidik cuba untuk memahami dan mencari jawapan daripada satu group of sample yang akhirnya dapatan itu akan digeneralisasikan kepada populasi. Dan dalam kajian secara etik, researcher adalah experts. Maksudnya researcher yang mengetahui segala-galanya. Kejap saya
Saya buka slide sekejap kalau ada. Tak pasal mengajar KP1 pula ni macam mana ni. Sekejap. Saya nak bagi contoh lah untuk you rujuk balik. KP1. Saya nak tunjuk perbezaan antara kedua-dua ni. Epistemologi. Okay. Okay, this one. Okay. Ni penting you ni sebab balik pada soalan yang ada Aju tadilah. Kalau kuanti berapa orang, kuali berapa orang, you kena pegang hak ni dulu, you kena faham yang ni dulu, maka tidak akan timbul lagi kesamaran ataupun kekeliruan. Kalau kata dalam Viva nanti orang akan tanyalah kenapa pilih berapa banyak responden ni dipilih, kenapa dan sebagainya. Jadi just nak refresh sajalah, saya pun tak nak pergi deeper lah benda ni sebab ni pun you dah belajar dah masa dalam research method 1 kan. Jadi tapi bergantunglah pada dengan siapa you belajar. Mungkin ada setengah-setengah yang mengajar tu memang dia expert tajuk ni, maka dia boleh kupas banyak. Mungkin ada juga yang pernah maklum kat saya, dia touch sikit je dia kata, sebab dia tak berapa nak kata jelas juga dengan epistemologi ini. Jadi bergantunglah pada siapa yang you pernah belajar semasa research method itu. Right, so kalau kita tengok kat sini, ini paradigm yang kata epistemological stance yang umum. Kita ada interpretivism, kita ada positivism kan. So kuantitatif ni duduk di bawah positivism ke interpretivism? Kuanti. Yakinnya kamu? Kuanti ni positif. Jangan tertukar Rahil. Kuali inter. Yes. Kuantitatif adalah positivism, kualitatif lebih kepada interpretivism. Ingatlah, interpretivism maksud kita kena buat interpretasi kan? Kita kena interpret data tu. Jadi dalam kualitatif lah proses interpretasi itu berlaku. So kita tengok kat sini, kuantitatif melibatkan data-data nombor, kualitatif lebih kepada words ataupun sentences. Of course lah, tengok pada jenis data lah kan. Confirm lah kalau dalam questionnaire, of course data dia dalam bentuk mean, betul tak? Peratusan, standard deviation, right? Manakala dalam kualitatif, kita ada jawapan ayat evidence tu. Yang apa tu? Jawapan-jawapan daripada responden interview kita. Dan bagi kuantitatif, dia kata points of view of researcher, points of view of participant. Ini yang ambil dengan etik tu tadi. Points of view of researcher berkaitan dengan etik perspektif. Maksudnya researcher ni, bila dia buat kajian, dalam kajian kuantitatif, dia adalah expert. Sebab dialah yang tahu, sebab you akan refer pada satu, teori kan. Satu teori ni kata macam ni. X membawa dia pada Y membawa pada Z contohnya. Jadi you dah tahu dah benda tu sepatutnya should have been taken place lah kalau you buat kajian tentang satu-satu isu yang berkaitan dengan teori itu. Jadi sebab itulah masa kita buat kajian secara kuantitatif, bila you bangunkan questionnaire, apa juga konstruk yang berkaitan dengan especially teori yang digunakan ke kan, ataupun model yang digunakan, kita akan masukkan dalam questionnaire kita, betul tak? Menjadi bentuk konstruk. So dan bagi setiap konstruk itu pula ada pula item-item dia, betul? Kan? Item yang kita guna untuk mengukur lah statement-statement tu, item 1, item 2, item 3, yang mana responden kita pun tik lah 1 ke 2 ke sampailah 5 ataupun 7 ataupun 9, 11 dan sebagainya, bergantung pada skala yang you gunakan. Dan dalam kajian kuantitatif, apa yang you tanya, itulah yang you dapat. What you ask is what you get, kan? Dan kita biasanya tidak mendapat jawapan selain daripada apa yang kita tanya. So sebab tu kita katakan dalam kuantitatif ini points of view of researcher. So in other words, researchers are experts dalam konteks ini. Dia yang tahu, kalau saya nak kaji konsep ini yang perlu saya tanya dan ini yang perlu saya dapatkan jawapannya. Dan daripada situ barulah you runkan dia punya test, tengok analisis statisticsnya, tengok dia punya inferentialnya, adakah p-value dia less than or more than 0.05, therefore adakah hipotesis ini diterima ataupun tidak. Tetapi dalam kajian kualitatif kelas, dia melibatkan emic perspektif.
iaitu merujuk kepada views of participants. Kan? So maksudnya whatever comes from your participants adalah satu kebenaran. Walaupun mungkin you interview 10 orang, 9 orang nada dia sama, seorang ni nada dia sangat berbeza, very contrasting views. Tetapi sebagai pengkaji dalam mazhab ataupun pegangan kualitatif ini, kita tidak boleh sekali-kali expel ataupun kita mengenepikan partisipan yang ke-10 ini hanya kerana semata-mata jawapan dia tidak sama, tidak selari dengan jawapan orang lain. Kerana dalam kualitatif kita meraihkan, kita menerima segala jawapan walaupun ianya bercanggah. Tetapi dalam kajian kuantitatif, what happen? Ni Asnawi, you guna Rush dan sebagainya, you mesti tahu kan tentang outliers. What happen to outliers, Asnawi? What should you do when you have outliers data? Kita sama ada kita modify ataupun kita buang. Sebab apa kita kena modify atau kita kena buang? Sebab dia macam mengganggu. Mengganggu kan? Sebab kewujudan outliers, data-data yang ekstrim akan tarik mean tu, betul tak? Kan? Dia akan tarik mean itu. Katalah orang lain 4, 5, 45, ada 2 yang pilih 1. Tidakkah dia mempengaruhi? Sepatutnya mungkin by right dia punya mean tu sekitar 4.9, 4.7. Bila campur dengan 2 ataupun 3 data outliers yang nilainya mean 1, dia tak akan pergi kepada 4, mungkin 3.9 dan sebagainya. So that's why dalam kuantitatif dia menerima tak, dia meraihkan tak kepelbagaian pendapat kelas. Kalau dalam konteks yang kita bagi contoh outliers tadi. Tak kan? Sebab data kajian-kajian kuantitatif dia sangat berbentuk homogeneous. Dia menekankan kepada homogeneity. Homogeneity dengan arti kata lain, semua responden mestilah sama jawapan dia. Mesti tidak berbeza secara signifikan. Okay? Tetapi kualitatif kita kita tak orang kata memandang kepada perbezaan itu sebagai satu ancaman sebab kita tidak melibatkan mean, tetapi sebaliknya di sinilah orang kata the richness of data comes from kualitatif kerana kita ada pros and cons. Macam kita katakan bila kita walaupun majoriti responden berpendapat bahawa gini, terdapat juga peserta kajian yang berpendapat sebaliknya. Hal ini kerana jadi you boleh explain kenapa pula berlakunya perbezaan. Tetapi dalam kajian kuantitatif dia sangat rigid sebab dia apa yang you tanya itu saja you dapat dan you tak boleh buat interpretasi selain daripada apa yang you ada. But having said this, saya tidak mengatakan kuantitatif itu tidak bagus. Kualitatif itu lebih bagus. Setiap kedua-dua pendekatan ini ada kekuatan yang tersendiri tetapi bergantung kepada researchers lah nak memilih kenapa dan bila masa kita kena buat kajian secara kuanti, bila masa kita nak buat kajian secara kualitatif. And sometimes both will be compensating to each other. Itu dalam kajian secara mixed method lah. Sikit lagi ni saya nak sentuh juga ni tentang teori testing dengan teori emergent. Dalam kajian-kajian secara kuantitatif, basically kita akan merujuk kepada teori. Kalau pengkaji secara kuantitatif tidak ada teori yang tidak ada teori yang you highlight dalam conceptual framework, maka memang ada kepincangan lah sebab tu you perlu ada teori. So kenapa perlu ada teori dalam kajian? Kerana teori ini akan mendasari, dia akan menjadi satu framework kepada you punya kajian. Dan katalah dalam satu-satu teori dia menunjukkan hubung kait kan, dia menunjukkan kata perkaitan antara X kepada Y misalnya. Dan apa yang berlaku bila you ada dapat data, you akan runkan dia dan akhirnya you boleh test teori ini. Kalau satu-satu teori itu mengatakan ada hubungan, sepatutnya ada hubungan signifikan antara katalah tahap pencapaian dengan bilangan masa belajar contoh kan. Ataupun pengetahuan tentang satu-satu produk inovasi dengan tahap kekerapan penggunaan. Tahap penggunaan. Kalau dia familiar, mestilah diguna tinggi. Kan itu. Contoh macam theory of acceptance, TITAM ke ataupun UTAUT dan sebagainya. So, bila you dapat data, apa yang you akan buat ialah you nak test teori itu. Manakala bagi kualitatif, sometimes dia berbentuk teori emergent. Kita boleh menghasilkan satu sub-teori yang baru, kita boleh buat modification kepada current theories dan sebagainya, kerana dia tidak bermaksud untuk kita test dia.
Okay, of course lah kuantitatif dia sangat statik, manakala kualitatif bentuk dia proses, dia alive dia orang kata ongoing, tapi yang ni dia sangat statik sebab you move from one phase to another. Sebab biasa dalam kuantitatif bila you dah collect data, there's nothing much you can do, kan? Data yang you ada itu je lah, you tak boleh dah nak pergi nak buat questionnaire baru dan sebagainya. Tetapi dalam kualitatif you can always go back to your participants, you can always ask similar or perhaps paraphrase version of questions to get more insights from your respondents. Okay. Yang ni berstruktur macam tadilah A ke B ke C seterusnya ke D dan sebagainya. Kita biasanya jaranglah untuk kita berlaku proses untuk kita patah balik macam model air terjun biasanya kan. Kalau dalam kualitatif memang sangat tidak berstruktur lah, kurang berstruktur. And in fact sometimes you may want to change your research questions based on your findings. Meaning that whatever comes to you from your findings is actually will help you to revisit your research questions. Sampai tahap itu, betapa tidak berstrukturnya kajian secara kualitatif, but that's the nature of it. Because dalam kualitatif ini sebenarnya dia melibatkan higher order thinking skills. Penyelidik kualitatif dia sangat humanistik, dan dia orang kata agile sifat dia. Dia menerima perubahan, dia sanggup untuk melakukan kata perubahan, dia sanggup mengulang dan sebagainya. Tetapi dalam kajian secara kuantitatif sifat dia statik, berstruktur, habis-habis macam tu je, kan? Cuma yang penting saya nak last kali saya nak sentuh tentang generalization dengan contextual understanding. Berkait juga dengan soalan yang ditanya tadilah. Berapa orang yang saya nak cari ni? Ini berkait kepada falsafah ataupun epistemologi dalam satu-satu kajian. In quantitative research is about generalization. Macam saya sebut tadi kan, data you akan digeneralisasikan kepada findings, digeneralisasikan kepada populasi. Contoh macam kalau kita demam dah 2-3 minggu kan, doktor akan ambil sampel darah, betul tak? Nak tengok denggi ke tak ni, zaman denggi kan. Sampel, apa maksud sampel? Dia mengambil sebahagian kecil daripada darah kita. Kan, doktor tak ambil lah keseluruhan darah tu. Mampu kerai lah kita kan, lepas ambil semua darah tu, dia ambil sampel. Sampel yang mana cukup untuk mewakili keseluruhan darah yang ada dalam badan kita. So sama juga konsep dengan generalization dalam kajian. You tak mampu untuk pergi katalah kajian melibatkan guru-guru di seluruh Malaysia. Kalau populasi kita adalah guru-guru di seluruh Malaysia, kita ada berapa ratus ribu. Tetapi kita tak mampu nak pergi seorang-seorang, maka tentulah kita menggunakan teknik-teknik persampelan yang bersesuaian. Ya, contohnya kita gunakan stratified random sampling misalnya. Kita boleh stratakan dia mengikut zone, ya. Kita excludekan beberapa zone, tetapi dalam zone tu pula kita pecahkan kepada strata yang tertentu. Misalnya kalau kita memerlukan pada guru perempuan, guru lelaki, maka kita stratifiedkan dia kepada jantina, something like that. Tetapi bilangan sampel yang dipilih itu haruslah cukup untuk to become a representative to the whole population. And in this sense, sebab itulah pengiraan kan untuk mendapatkan berapa jumlah sampel yang diperlukan itu sangat penting di dalam kajian kuantitatif. Dan yang paling penting ialah you kena tahu berapakah bilangan dalam populasi. Tetapi dalam kajian kualitatif, on the other hand, kita tidak bermaksud untuk kita generalisasikan. Sebaliknya, pengkaji dalam kualitatif hanya memahami dalam satu konteks ataupun boundary of research. Konteks tertentu sahaja. You buat kajian tentang ibu tunggal di Pahang, contoh. Ibu tunggal di Pekan Pahang. Di Pekan je. Kita tak boleh kata, oh berdasarkan dapatan ini, oleh kerana dalam dapatan saya mengatakan ibu tunggal dekat Pekan Pahang ni semua berjaya sebab diberikan bantuan dan mampu untuk menjadi jutawan, contoh. Maka kita boleh katakan, maka di seluruh Malaysia ibu tunggal tu sebenarnya memang dah boleh mencapai level jutawan, contoh. Tak kenalah. Sebab apa? Sebab pemilihan sampel yang kita buat untuk kualitatif itu is not meant for generalization, and in fact the analysis that we did in qualitative is not similar to the ones that we use in quantitative. Kan, dalam kuantitatif kita ada kajian-kajian yang melibatkan inferential statistik secara inferensi. Kita ada t-test ANOVA, MANOVA, ANCOVA, MANCOVA kan untuk melihat perbezaan.
yang secara serentak ataupun melibatkan beberapa variable yang serentak ataupun variable secara individu. Kita ada orang kata correlation, kita ada multiple regression, kita ada linear regression depending on apa yang kita nak kaji. Kan? Jadi dengan data secara statistik sahaja yang membolehkan untuk kita membuat kesimpulan bahawa sekiranya dapatan ini signifikan, which is P less than 0.05, kan nilai signifikan untuk social science kan, kurang pada 0.05 maka ianya adalah signifikan. What does it mean when your research or test is significant class? Apa maksud dia bila kita kata nilai ini adalah signifikan? So apa maksud dia sebalik itu kelas? Ini you all ni dah hanyut ke mana ni? Lupa dah. Apa maksud kalau data itu signifikan? Siapa buat kajian kuanti? Sudah jawab. Sila jawab. Apa maksud kalau data kita signifikan? Ada siapa-siapa nak cuba? Maksudnya hipotesis diterima, doktor. Saya cuba. Okay. Apa maksud hipotesis kita diterima? Apa implikasi dia apabila kita kata hipotesis kita diterima? Tak jawapan. Maknanya kalaulah dalam sampel kita, katalah kita buat perbezaan kan antara contoh apa dia? Perbezaan pelajar UKM dengan pelajar UTM contohlah kan. Jadi kita kata ada perbezaan yang signifikan bermakna itu contoh tak tepat. Pelajar bandar luar bandar lah, UTM UKM terlalu khusus. Bandar dengan luar bandar, dalam kajian kita kata ada perbezaan yang signifikan antara tahap motivasi mereka dalam mempelajari menggunakan mobile apps contoh. Jadi oleh kerana dalam sampel kita ada perbezaan, maksudnya mungkin kita tengok pada nilai min lah yang mana lebih tinggi. Mungkin kita katakan bahawa pelajar-pelajar di bandar ini lebih kata tertumpu lah ataupun lebih kata terbuka terhadap penggunaan mobile apps berbanding dengan pelajar di luar bandar. Dan oleh kerana ini signifikan, maka di seluruh Malaysia kita boleh anggarkan bahawa kita identifikasikan bahawa pelajar-pelajar sama ada di negeri mana sekalipun as long as dia berada di kawasan bandar, dan juga di negeri mana sekalipun as long as pelajar itu berada di kawasan luar bandar, maka akan terdapat perbezaan. Itu maksud dia. Kita mengeneralisasikan. Maksudnya kita impose the findings onto the whole population. Walaupun kita negeri itu tak terlibat dalam kajian kita kan. Tapi oleh kerana dia signifikan secara statistiknya, maka anggaran kita bahawa kalau yang dalam sampel saya pun dah signifikan, yang maknanya ni, maka di seluruh Malaysia samalah jawapan dia. But provided that untuk membolehkan generalisasi, you all tak boleh maknanya elakkan daripada berlakunya ralat persampelan. Ralat persampelan berlaku apabila pemilihan sampel itu tidak benar-benar mewakili populasi. Sebab tujuan untuk kita generalisasi ialah kita nak cari sampel yang mewakili kan. Jadi sebab tu you kena pilih sampel yang mewakili. Itu maksud dia lah. Okay, dan maka dia dalam kualitatif macam saya katakan tadi lah, dia hanya untuk memahami satu-satu konteks, but it's not meant for generalization. You tak boleh kata kalau buat kat Pekan macam ni, dekat Sabah pun samalah. Sebab dia punya paradigm itu berbeza. Sebab tu saya kata sangat penting you pegang, you faham, you revise balik, patah balik, tengok nota-nota KP1 tu, faham balik. Apakah maksud, kenapa saya perlu memahami tentang aspek epistemological stance dan juga paradigm ini? Sebab bila you pegang kuantitatif dan kualitatif ni, perbezaan-perbezaan dia, come what may in your viva, you will be able to stand on your point. Ada pelajar yang pernah diuji oleh pemeriksa tesis, dia kata, oh ni sebab pelajar tu buat secara kualitatif kan, dia kata jadi sejauh mana dapatan you ni boleh kita generalisasi kepada populasi yang lain saja. Pembaca tu tanya, oh pelajar ni menggelabah lah ni,
baik Prof, saya akan ubah dapatan kajian ini, kan. Jadi saya kata memang habis kena sembelih lah sebab dia jawab macam tu. Sepatutnya pelajar ini perlu stand up mengatakan bahawa Prof, kajian saya ini adalah secara kualitatif, pemilihannya adalah secara purposif, dan dari segi paradanya, kajian kualitatif ini bukanlah bermaksud untuk direalisasikan. Maka data ataupun findings kajian saya hanyalah benar bagi konteks kajian saya sahaja. Kan, you jawab macam tu, menunjukkan you faham kenapa you buat kualitatif dan apa sebenarnya pegangan paradigm bila you buat kajian secara kualitatif. Sama juga dalam kuantitatif. Okey? Dah mengajar KP1 dah ni. Okey, habislah. Alhamdulillah. Ingat balik. So you need to revise, tengok balik semua tu sebab apa yang you belajar dulu sangat bermakna dalam tempoh sekarang ni, kan? You kena tengok balik. Okey, ada lagi soalan? Tak? Okey, kalau tak ada, sorry yang saya tak boleh nak cakap banyak lagi ni. Tekak saya perih. Okey, kalau tak ada, saya rasa clear tadi tugasan untuk seminggu selepas kali 2 minggu lah, 8 hari bulan nanti. You prepare dengan abstrak tapi dalam masa yang sama cuba buat penulisan untuk bahagian pengenalan. Untuk bahagian pengenalan. Boleh kelas? InsyaAllah boleh doktor. InsyaAllah. Alright. So saya rasa itulah dulu untuk hari ini. Sorry yang tak boleh nak cakap panjang. Semoga cepat sihat doktor. Saya tak apa sihat ni. Demam 2-3 hari lepas. Lepas tu suara pun dah jadi macam ni, hari ni naik batuk pula. Alright, so saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Saya ucapkan ambil kesempatan untuk ucap selamat hari raya lah pada semua. Maaf saya batin lah bagi yang menyambut Aidilfitri. Sisi-sisi Ramadan kita ni kita isilah dengan perkara yang baik-baik je, kan? Okay. Ya doktor, sama. Ya, okay. Selamat hari raya juga doktor. Terima kasih. Selamat hari raya doktor. Doktor. Thank you. Yeah. Doktor boleh tak nanti share recording? Of course, nanti saya akan share. Thank you doktor. Alright. Okay, so I'll see you on 8th of April. 8th of May. 8th of May. InsyaAllah. Ya doktor, jemput datang rumah doktor. Alright. Okay, take care semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih doktor. Selamat raya semua, maaf saya batin. Alright, Raya bye. semua.